Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Arifin, nombor metrik 104990, merupakan wakil daripada kumpulan 18. Hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk, iaitu Fundamental Concept of Organizational. Kumpulan kami mengandungi 7 orang ahli. Dalam pembincangan kami akan membentangkan 6 aspek, iaitu objektif, apa itu art management, apa itu organizational behavior dan kepentingannya. Keempat ialah konsep asas dalam organizational behavior. Kelima ialah refleksi kumpulan, dan yang keenam ialah kesimpulan. Saya teruskan dengan pembentang seterusnya. Saya Muhammad Amirul Syahid bin Azali, Kametrik 105163. Saya akan membentangkan objektif kami. Kami mempunyai 3 objektif, iaitu menjelaskan konsep asas arts management. Yang kedua ialah mendefinisikan organizational behavior. Yang ketiga ialah menganalisis 4 konsep utama organizational behavior. Untuk konsep yang pertama kami iaitu menjelaskan konsep asas arts management. Ia merupakan peranan art management dalam mengurus kegiatan seni dan budaya. Yang kedua ialah mendefinisikan organizational behavior, iaitu menerangkan kepentingan dan meningkatkan prestasi dalam pengurusan manusia dalam bidang seni. Yang ketiga ialah menganalisis 4 konsep utama organizational behavior, iaitu diversity, sikap dan emosi, persepsi dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah motivasi. Saya Muhammad Hazim bin Abdul Salim, Metrik 105095. Saya akan menerangkan apa itu art management. Art management ialah satu bidang yang menggabungkan seni dan pengurusan organisasi. Ia melibatkan proses merancang, mengurus, mempromosikan dan mengekalkan program seni dan budaya supaya lebih berkesan dan memberi impak kepada masyarakat. Antara tugas utama yang termasuk perancangan program seperti pameran dan persembahan, mencari dana melalui sponsorship dan geran kerajaan, menjalankan pemasaran menggunakan media sosial, menguruskan kaki tangan dan artis, serta membuat kurasi pameran supaya pengalaman pengunjung lebih menarik. Secara ringkas, art management bukan hanya tentang seni, tetapi juga tentang strategi, pengurusan manusia, komunikasi dan sustainability. Terima kasih. Hai, nama saya Jeniti Serani Ana juga, nombor metrik 104510. Seterusnya, saya akan terangkan secara ringkas peranan utama pengurus seni. Pertama, perancang program. Pengurus seni menyusun aktiviti berdasarkan objektif, menentukan konsep dan memastikan perjalanan program berjalan dengan teratur. Kedua, penajaan. Mereka mencari sumber dana melalui tajaan, geran kerajaan atau crowdfunding bagi memastikan program dapat dilaksanakan. Ketiga, pemasaran. Untuk menarik pengunjung, pengurus seni menggunakan media sosial seperti poster, laman web serta strategi penjenamaan. Keempat, pengurusan kaki tangan. Melibatkan pengurusan artis, staf teknikal dan sukarelawan supaya semua tugasan berjalan dengan lancar. Kelima, kurasi pameran. Pengurus seni memilih karya yang sesuai dan menyusun pameran agar mesej seni dapat disampaikan dengan baik kepada pengunjung. Akhir sekali, penghubung komuniti. Mereka bekerjasama dengan masyarakat dan dengan industri seni untuk mengukuhkan hubungan serta meluaskan pengaruh seni dalam komuniti. Kesimpulannya, peranan pengurusan seni sangat penting dalam memastikan kejayaan sesuatu acara seni. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Puan Karen. Saya Andres Anang Joriki, nombor metrik 103337. Saya akan menerangkan tentang apa itu Organizational Behavior atau OB. Organizational Behavior atau OB ialah kajian tentang cara manusia berkelakuan dalam organisasi. Ia melihat bagaimana individu dan kumpulan bekerja, berinteraksi, serta bagaimana budaya dan struktur organisasi mempengaruhi tingkah laku mereka. Dalam konteks art management, OB sangat penting kerana pengurusan seni bukan hanya tentang karya atau program, tetapi juga tentang mengurus manusia. Dengan memahami OB, seseorang
Arts Manager boleh mengenali personaliti dan memperbaiki komunikasi, mengawal konflik serta mewujudkan suasana kerja yang positif dan kreatif. OB membantu membuat keputusan yang lebih baik dalam pengurusan kaki tangan, latihan, pembahagian tugas dan juga strategi kepimpinan. Secara keseluruhannya, OB menjadikan organisasi seni lebih sistematik, profesional dan mampan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hafizuddin Iman bin Arazmi, nombor metrik 104288, akan menerangkan kepentingan organizational behavior dalam pengurusan seni berdasarkan 6 aspek utama yang dituju dalam slide. Yang pertama ialah meningkatkan kerjasama. Dengan memahami tingkah laku pekerja, pengurusan seni dapat mengurangkan konflik dan memastikan ahli pasukan dapat bekerja dengan lebih harmoni. Ini penting kerana kebanyakan projek seni memerlukan kerja berkumpulan dan koordinasi yang baik. Yang kedua ialah meningkatkan motivasi. Organisasi behavior membantu mengurus memilih teori motivasi yang sesuai untuk meningkatkan kreativiti dan produktiviti staf serta artis. Motivasi yang tinggi akan menjadikan hasil seni lebih berkualiti. Yang ketiga ialah pengurusan emosi. Dalam industri seni, tekanan kreatif dan beban kerja sering memberi kesan kepada kesejahteraan mental. Organization behavior membantu pengurusan memahami emosi pekerja supaya keseimbangan antara kerja dan kehidupan dapat dijaga. Yang keempat ialah membaiki komunikasi. Organization behavior membantu organisasi memahami gaya komunikasi antara staf, artis dan pengunjung. Komunikasi yang jelas yang sangat penting untuk memastikan pameran, persembahan atau program seni berjalan lancar tanpa salah faham. Yang kelima ialah mewujudkan budaya kerja yang positif. Organisational behavior membantu membina persekitaran kerja yang kreatif, inklusif dan kondusif. Budaya kerja yang sihat menjadikan pekerja lebih bersemangat dan dapat komit terhadap organisasi. Akhir sekali ialah membantu dalam keputusan strategi. Dengan memahami tingkah laku manusia dan struktur organisasi, pengurus seni dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam perancangan program, pengurusan sumber dan arah pembangunan organisasi. Kesimpulannya, keenam elemen ini menunjukkan bahawa organization behavior sangat penting untuk memastikan organisasi seni berfungsi dengan lebih efektif, profesional dan berjaya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Elisa Angelina akan membentangkan bahagian saya iaitu tentang konsep asas dalam organizational behavior. Dalam art management terdapat 4 konsep utama yang digunakan. Konsep yang pertama adalah diversity, personality dan values. Menurut Robbins dan Josh 2019, konsep ini tertumpu kepada yang pertama adalah diversity, iaitu perbezaan latar belakang, budaya, umur dan pengalaman. Yang kedua adalah personality, iaitu ciri-ciri personal yang mempengaruhi cara seseorang bekerja. Yang ketiga adalah values, iaitu nilai hidup yang membentuk keputusan dan tingkah laku. Dalam industri, kepelbagaian sangat penting kerana setiap individu mempunyai identiti kreatifnya tersendiri. Konsep yang kedua adalah attitudes, emotion dan job satisfaction. Menurut Weiss dan Compensano 1996, konsep ini merangkumi yang pertama adalah attitude, iaitu pandangan seseorang terhadap kerja. Yang kedua adalah emotion, iaitu perasaan yang mempengaruhi komunikasi dan prestasi. Yang ketiga adalah job satisfaction, iaitu tahap kepuasan terhadap kerja, gaji dan pengiktirafan. Kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan komitmen, kreativiti dan kerja berpasukan. Konsep yang ketiga adalah perception, attribution dan learning. Menurut MC Shen dan Von Glino 2018, konsep ini berkaitan bagaimana seseorang memahami dunia sekeliling. Yang pertama adalah perception, iaitu cara mentafsir situasi. Yang kedua adalah attribution, bagaimana seseorang menjelaskan kejayaan atau kegagalan. Yang ketiga adalah learning, iaitu proses meningkatkan kemahiran melalui latihan dan pengalaman. Salah faham mudah berlaku sekiranya persepsi tidak tepat. Sebab itulah organizational behavior membantu kita memahami cara orang lain berfikir. Konsep yang keempat adalah motivation. Menurut Locke dan Latham 2002, motivasi merujuk kepada apa yang mendorong seseorang untuk bekerja.
terdapat dua jenis utama. Yang pertama adalah intrinsic motivation, iaitu datang dari dalam diri seperti minat dan passion. Yang kedua adalah extrinsic motivation, iaitu ganjaran luar seperti gaji, bonus dan penghargaan. Kedua-dua motivasi ini perlu seimbang untuk memastikan produktiviti dan kreativiti berterusan. Secara ringkasnya, keempat-empat konsep organizational behavior ini membantu kita memahami bagaimana individu berfikir, berasa dan bertindak dalam organisasi seni. Dengan memahami kepelbagaian, sikap persepsi dan motivation, kita dapat membina kerjasama yang lebih baik serta meningkatkan kreativiti dan prestasi dalam industri seni. Sekian, itu sahaja daripada bahagian saya. Terima kasih. Seterusnya ialah refleksi kumpulan. Kami telah membahagikan pada 3 bahagian, iaitu 1. Amirul Azim akan membuat slide, mencari maklumat dan akan membuat penulisan laporan. Manakala Jen dan Alicia akan mencari maklumat dan citation untuk pembatangan. Yang ketiga ialah Hafizuddin, Andreas dan Syahid akan membuat video, mengedit dan mencari idea untuk video. Yang terakhir ialah kesimpulan. Ini menunjukkan bahawa art management dan organizational behavior saling berkait rapat dalam mengurus sektor seni dan budaya secara profesional. Dalam pengurusan, memahami secara mendalam terhadap tingkah laku dan kumpulan dalam sesebuah organisasi adalah penting. Ini bagi mengelakkan konflik dan membuat keputusan secara rasional dan profesional. Ini merupakan rujukan yang telah kami gunakan. Terdapat 6 rujukan yang telah kami gunakan. Termasuklah Robin SP and Just TA 2019, iaitu berkait rapat dengan Organizational Behavior edisi ke-18. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.